So saya pun baring mengiring ke kanan dan saya tutup muka saya ni dengan telekung. Letak telekung kat atas muka tau. Baru je lah saya nak lelapkan mata ni, saya terdengar tau. Itu bunyi dia lebih kurang. Seperti ada seseorang yang ketuk kapet tau. Berdekatan dengan tempat yang saya baring waktu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua sihat-sihat belakalah hendaknya hari ini, insya-Allah. Okey, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang saya sampaikan. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Doa kali ini panjang sikit lah ya. Kita doakan untuk kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara se-Islam kita. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri ad-da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farid jam'ahum wa syatit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa salid alaihim qalban min kilabik. Ya Qahar, Ya Jabar, Ya Muntakim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzilal Kitab, Ya Mujriyas Sahab, Ya Hazimal Azhab, ihzimhum wansurna alaihim. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan memudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda cerita berkenaan dengan surau kat tempat kerja. Okey, siapa yang ada surau kat tempat kerja dia, kan? Okey, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang pertama ni, KSM cakap macam KSM cakap tadi lah, kisah berkenaan dengan surau kan. Okey, kita terus ke cerita dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul. Nurul Okey, dulu saya bekerja di salah sebuah syarikat penerbangan yang terkenal dekat Malaysia ni. Saya ni bekerja sebagai seorang technician kapal terbang lah, di dalam hangar. Bukan hangar baju tau kata dia. Baiklah, pekerja perempuan dalam departmen saya ni orang kata tak ramai. Yalah, kerja-kerja berat macam ni, majoriti yang kerja ni semuanya lelaki. Mana ada perempuan nak kerja macam tu? Ataupun ada tu ada, tapi tak banyak lah. Jadi pada satu hari ni, saya bekerja dekat hangar 4, di mana ia ni terletak paling hujung sekali. Surau untuk hangar 4 ni terletak dekat rooftop macam tu tau. Dan surau lelaki dan surau perempuan ni adalah bersebelahan je. Okey, setiap kali masuk surau tu memang surau gelap dan aura dia tu lain macam tau. Rasa macam suram-suram, macam tak sedap je lah rasa kan. Memang seram lah kalau masuk dalam surau tu seorang diri. Tapi disebabkan pekerja perempuan ni sikit je, tak adalah bilik wanita untuk berehat. Jadi kami terpaksalah berehat dekat surau. Jadi nak orang kata nak buka-buka tudung ke, nak baring-baring ke waktu rehat tu, bolehlah kat dalam surau ni kan. Okey, ini kisah dia. Surau dia mula macam ni lah. Satu hari tu rehat pagi tau, pukul 10 pagi macam tu dah. Waktu tu saya ni dah terlalu letih sangat tau, sebab baru selesai tugas lah, tas-tas yang diberi yang oleh engineer saya ni yang agak banyak juga. Jadi saya bercadang lah nak berehat lah dekat surau rooftop tu kat hangar 4 tersebut. Lalunya dah dapat orang kata rehat ni, saya pun cepat-cepat lah pergi naik ke surau tingkat 4 tu untuk tidur sekejap. Sebab waktu rehat pagi ni tak lama tau. Dapatlah orang kata dapat lelapkan mata 5 minit pun jadilah kan. Dah kira halal lah kan, dapat rehat sikit pun jadi. Kemudian saya ni waktu tu tidur terlentang tau, dengan tangan dekat perut dan kepala ni toleh ke kanan macam tu tau. Okey, dalam mamai-mamai saya ni, saya tidak sengaja lah
tertoleh ke arah kaki saya tau. Dekat kaki saya tu, waktu tu saya perasan macam ada seorang perempuan tau, sedang memakai telekung tau. Tapi saya nampak daripada sisi kiri dia saja tau, macam di sebelah sini lah dekat kaki dia macam tu lah. Yalah, saya tidur dekat hadapan tempat orang sidai telekung. Memanglah kan akan nampak orang nak pakai telekung, orang nak ambil telekung kat situ kan. Kemudiannya saya pun lelapkan mata saya ni balik. Terdetiklah dalam hati saya waktu tu, tadi tu mimpi ke betul-betul lah? Macam tu lah kan dalam hati saya waktu tu. Okey, kali ni real punya tau. Saya bangun sebab nak pastikan yang saya tadi tu bukan mimpi. Jadi saya cubakan celikkan mata saya lagi sekali, nak pandang ke arah kaki saya tadi. Dan belum sempat mata saya ni melilau ke arah kaki saya, rupa-rupanya perempuan tadi sudah pun guguk dekat atas saya. Maksudnya saya celik-celik mata je, perempuan tu dekat sini lah muka dia. Muka dia yang bulat hitam dengan mata yang merah macam tu, seakan-akan marah tau, terpacul betul-betul dekat hadapan muka saya waktu tu. Dan jarak yang perempuan ni, muka dia ni dengan muka saya ni agak dekat lah, sampai saya boleh tengok dengan detail muka perempuan tu macam mana tau. Oleh kerana waktu tu saya dah macam meremang rasa tau, memang takut sangat tau. Jadi saya tak boleh nak buat macam mana, dia betul-betul atas kat muka saya macam tu. Saya pun pejamkan mata saya balik dan toleh semula ke kanan tau. Dan tiba-tiba bom, terus saya rasa seperti saya ditindih lah waktu tu. Oleh sebab saya ni orang memang dah biasa lah ditindih daripada zaman-zaman dulu asrama. Yelah, biasa budak-budak asrama ni kalau kes-kes kena tindih ni tu perkara biasa kan. Jadinya saya ni agak mahir lah untuk kawal situasi kalau misal kata kena tindih. Yelah, dah biasa kena tindih dulu kan. Jadi saya pun cuba bertenang, tarik nafas kan. Saya baca ayat kursi. Baca ayat kursi tu kena pastikan lah jangan tongkat terbalik. Kalau kita takut sangat, kita baca pun dah tak berterabur kan. Jadi mula-mula cuba bertenang kata dia. Bertenang dan cuba baca ayat kursi tu, baca dengan cara yang paling baik yang awak boleh baca. So baca ayat kursi ni sambil usaha tau untuk nak gerakkan anggota badan yang lain tau. Tak kira lah ibu jari kaki ke, ibu jari tangan ke, jari kaki ke apa benda, janji dapat bergerak sikit je dah okey dah. Alhamdulillah, dah berjaya pun lepaskan diri tau. Masa saya bangun tu perempuan tadi dah tak ada pun. Kemudian dengan selamba je saya tidur balik kat tempat yang sama. Dan cuma kali ni saya mengiring lah, sebab ada orang kata kalau tak nak kena tindih ni kena tidur mengiring kata dia. Jadi saya pun tidurlah mengiring ke kiri. Waktu tu memang saya ni dah memang ngantuk rabak gila, benyai dah. So sebab dah terlalu penat dengan tugasan-tugasan kan. Jadi baru pagi macam tu dah berpeluh-peluh sakan dah orang kata. Jadi saya pun teruslah tidur. Jadi ingatkan dah tak ada lah orang kata sebarang gangguan apa-apa kan. Rupa-rupanya ada lagi guys. Masa saya hampir-hampir nak dapat tidur tu, yang seminit dua tu je, dia bisik kat telinga saya tau. Suara dia ni halus, nyaring pula tu, tapi perlahan je. Bangun. Macam tu lah Saya buat tak indahkan je lah, saya buat tak tahu je kau. Sebab saya penat sangat waktu tu. Dia bisik lagi kali kedua. Bangun. Saya waktu tu masih lagi buat tak tahulah. Orang kata masih lagi lantak kau lah. Aku malah nak fikir. Kali ketiga dia punya suara ni makin kuat tau. Dan bukan kategori berbisik lagi dah waktu tu. Kemudian saya terfikirlah, kalau saya tak bangun juga time ni, entah apalah agaknya dia buat tau. Terus dia bisik dekat telinga saya. Bukan bisik lah, dia macam menjerit sikit kat telinga saya waktu tu. Bangun! Terus saya astagfirullahalazim, marahlah tu agaknya kan. Nak tindih saya tak dapat waktu tu kan. Jadi masa saya bangun tu, adalah seorang kakak staf tidur kat tepi dinding tu. Dan seorang lagi ni, saya gelarkan kakak ni, nama dia Kak Kia lah tengah pam susu dekat kursi sebelah pipe tempat ambil wuduk tu. Jadi saya pun pergilah dekat Kak Kia ni. Orang kata nak bersembang Kak Kia ni, orang kata nak tegur-tegur lah. Kak Kia, nampak tak ada perempuan pakai telekung tadi? Kak Kia tu pun jawab lah mana ada, tak nampak apa-apa pun kau ni kan. Kemudian saya pun ceritakanlah apa sebenarnya yang terjadi pada dia. Yang Kak Kia ni boleh pula dia bantainya gelap tau. Dia gelap je kat situ. Dan dia jawab, Nurul tidur kat tempat dia nak solat kot, kata dia kan. Tadinya bila dengar Kak Kia cakap tu, saya pun diam je lah Sebenarnya Kak Kia ni tak percaya tahu kisah saya ni. Sampailah ada seorang berada ni, kita panggil berada ni Abang Bob lah, sama kerja dengan saya dan Kak Kia tadi ni.
Ceritalah semua cerita saya ni dekat klik yang sama-sama dengan office dengan kita orang, yang Abang Bob ni ternampak seorang perempuan rambut kusut masai tau, macam baru lepas mandi gitu, pakai baju merah, masuk ke surau perempuan. And to be honest, mana ada staff perempuan yang free hair, melainkan akak-akak cleaner yang bukan Muslim tu kan. Takkan non-Muslim ni boleh nak masuk surau? Cuba fikir logik dia. Takkan orang bukan Islam nak masuk dalam surau kan? Jadinya Abang Bob tu, masa dia nampak kelipat tu ataupun makhluk tu, masa ni dia tengah nak pakai kasut tau. Masa tu dia ni baru je lepas solat asar dalam pukul 6 petang lah macam tu. Satu lagi saya percaya tau, benda tu adalah jin tau. Sebab ada kawan-kawan saya siap kena lempang lagi masa tengah tidur tau. Salah seorang brother engineer pun ada pengalaman juga tau. Nak dijadikan cerita masa tu bulan Ramadan gitu tau. Brother engineer ni dia shift malam lah. Jadi dia dapat lah orang kata buat tarawih masa tu dalam pukul 3 pagi. Dia ni ditemani oleh seorang pakcik Indonesia tau. Pakcik Indonesia ni dia vendor staff kata dia. Tapi pakcik tu pakcik Indonesia ni tidur kat belakang brother ni lah masa brother ni tengah solat. Jadi masa brother ni tengah solat orang kata tarawih tu, dia dengar tau suara waktu tu macam suara ramai orang. Suara tu macam bising-bising lagi tu kan. Ramai orang ni nak masuk ke dalam surau tu. Siap bunyi air pipe macam orang tengah ambil wuduk lagi. Kan orang ambil wuduk, dan seolah macam bunyi pintu buka. Orang nak masuk dalam surau kan. Bunyi pintu termasuk ni. Jadi bila brother ni settle solat tarawih dia pun toleh lah ke belakang. Nak tengok lah tadi ke ramai benar bunyinya orang kat belakang tu kan. Dia pun toleh ke belakang. Bila dia toleh kat belakang tu, Allahu Akbar, seorang pun tak ada kat belakang tadi, kecuali pakcik Indonesia yang tadi yang tengah-tengah tidur tu. Kesimpulannya lah, saya boleh cakap lah, surau tu memang banyak jin tau. Jin, setan ada je kat mana-mana je. Walaupun dalam rumah saya ni, sebab selalu saya dengar bunyi guli, bunyi perabot lah, orang kata bunyi perabot kena seret, bunyi lesung batu tu tak payah cakap lah, memang banyak kali. Dan kadang-kadang saya berani jugalah sound. Jangan kau ganggu keluarga aku, kata saya. Jangan kau kacau rumah tangga aku. Kau pergilah main jauh-jauh. Saya sound ni masa saya tengah berani lah. Time tengah tak berani, saya diamkan aje lah kan. Dan Alhamdulillah, okey je lah. Asalkan dia tak munculkan diri, tak ganggu ahli keluarga saya. Yang penting jaga solat, rajin mengaji, hiaskan rumah dengan alunan ayat-ayat suci Al-Quran, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tidak mengizinkan sesuatu berlaku pada kita, ianya tak akanlah terjadi. Jadi itu adalah perkongsian saya. Jadi ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama ni. Harap anda boleh ambillah iktibar, mana yang baik kita jadikan sempadan. Salah. Yang baik kita jadikan iktibar, yang buruk kita jadikan sepadan lah. Ini adalah kisah seram yang pertama. Jadi saya nak terus sambung ke kisah yang kedua, berkenaan dengan surau juga, surau dekat tempat kerja. So korang stay tuned and enjoy. Baiklah guys, untuk kisah yang kedua ni, kisah dekat surau surau kilang kata dia. Okey, kita terus dengan cerita dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSM, Waalaikumsalam warahmatullahi. So, nama saya Konah, kata dia. Seorang wanita berumur 30-an macam tu. Apa yang saya nak ceritakan ni mungkin tak menakutkan langsung, tapi cukuplah untuk nak buat darah saya ni berdegar, kata dia. Kisah ni lebih kurang hampir 6 tahun dah berlalu. Waktu ni saya ni bekerja kat sebuah kilang yang agak famous dekat utara ni. Kisahnya bermula macam ni. Kira-kira hampir 6 tahun lepas lah saya bekerja dekat kilang elektronik tersebut ni. Saya ni kerja 12 jam lah, daripada 7 pagi sampailah ke 7 malam. Penatnya, ya Allah, Allah saja yang tahu penat dia macam mana. Memang rabak kerja kilang, kena berdiri, mana tak penatnya. Tapi untuk mencari rezeki yang halal, so saya pun gagahkanlah diri, hati dan jiwa dan nurani saya ni gagahkanlah juga kan. Tapi yang bestnya saya cuma kerja shift pagi je, sehinggalah satu hari tu department saya ni terpaksa ada 2 shift. Maksudnya shift malam satu dan shift siang, shift pagi satu. Dan selama sebulan tu jugalah
saya terpaksa kerja shift malam. Sebab untuk shift pagi ni dah ada orang coverkan untuk saya. So rutin saya untuk shift malam ni lah, bila output dah dapat, saya pun dan beberapa orang rakan saya lah akanlah ke surau untuk lelapkan mata sementara menunggu subuh ni. Selalunya dalam pukul 5 pagi macam tu lah. Itu pun bila output dah dapat lah, maksudnya dia dah dapat target dia, dah settlekan dia punya kerja, dah dia boleh rehat lah. Tiba-tiba satu hari tu kawan-kawan yang selalu pergi ke surau dengan saya ni semuanya cuti. Nak jadikan cerita lah kan, benda nak jadi. So semua kawan-kawan saya ni cuti. Yalah, cuti perempuan lah, orang kata period lah. Jadi terpaksalah saya ni pergi seorang-seorang. So mata waktu tu of course lah dah pagi kan, mak kerja pun dah siap, semua dah senang hati. So mata waktu pun dah rabak dah, memang penat sangat dah, badan pun dah benyai. So dah bengkak rasanya menahan 1 bulan ni punya rabak je kepenatan tu. So saya pun berjalan lah sendirian ke tangga nak ke surau tu. Waktu tu kan dalam pukul 5 pagi waktu tu. Jadi lorong laluan tu memang lengang, sunyi dan sepi sangat. So surau dekat kilang saya ni berada kat tingkat atas sekali tau. Dan memang dekat tingkat atas tu dibuat untuk dijadikan cuma surau saja. Jadi saya pun naiklah tangga tu satu surau yang seorang-seorang kan. Dan bila sampai ke atas tu perlu belok kiri lah, dan nampaklah tempat letak kasut dia tu termasuklah dengan bangku bertentangan dengan bangku tu pula ada macam gerbang untuk masuk ke surau. Jadi bolehlah pilih sama ada kanan ataupun kiri, dan kedua-duanya akan jumpa tempat ambil wuduk dulu, dan dari tempat wuduk akan bertembung dengan ruang solat tau. Dan bila ni saya naik ke surau tu, saya nampaklah macam ada sepasang kasut ESD. Kasut ESD ni kasut apa nama, safety boot lah, safety boot so jadi saya rasa senang sikit hati, mungkin ada someone lah kat dalam tu yang dah ada kat dalam surau tu. So dengan hati atau perasaan yang sangat happy sebab ada orang teman saya pun buka lah kasut dan masuk ke dalam ruang solat dan pintu sebelah kanan tu. Kenapa saya ambil pintu sebelah kanan? Sebab lampu dekat ruang wuduk pintu sebelah kanan ni terbuka. Jadi saya pilih yang tempat terang lah untuk keselamatan kan. Tadinya bila lah saya masuk ke dalam ruang solat tu, tak ada sesiapa kat dalam tu. Saya pun malas lah nak fikir bukan-bukan kau. So dengan letih lagi, dengan penyainya lagi, so saya anggaplah mungkinlah ada seseorang ataupun sesiapa je lah yang tinggal ataupun tumpangkan kasut letak kat situ je. Jadinya bila saya dah masuk dalam surau ni, saya pun mencarilah pot-pot yang sesuai untuk saya melandingkan badan saya. So saya pun carilah tempat pot dia yang paling best dekat tepi dinding. So saya pun baring mengiring ke kanan dan saya tutup muka saya ni dengan telekung, letak telekung kat atas muka tau. Baru je lah saya nak lelapkan mata ni, saya terdengar tau, itu bunyi dia lebih kurang seperti ada seseorang yang ketuk kapet tau, berdekatan dengan tempat yang saya baring waktu tu. Betul-betul jelas tau, dekat dengan telinga saya. Okay, first saya dengar tau. Jadi saya anggap mungkin dah macam cicak ke apa benda je lah. Selain ni benda-benda lah tu lah, orang kata masih lagi berhusnuzon, tak nak fikir-fikir benda-benda yang negatif tau. Jadi saya pun cubalah pejamkan mata lagi. Dan sekali lagi bunyi lagi sekali tau. Bunyi ketukan tu seolah-olah menggunakan kuku dekat atas kapet tau, berdekatan sangat dengan telinga saya. Aduh, mengantuk kot waktu ni. Saya pun cubalah orang kata nak pejamkan mata juga lagi. Dan sekali lagi di atas kapet ni seolah-olah menggunakan kuku mengganggu saya waktu tu. Jadi saya pun alihkanlah telekung saya ni daripada muka waktu tu. Saya angkat, tak ada apa-apa, tak ada sesiapa pun, cicak ke batu ke apa ke benda pun, tak ada benda yang mungkin menghasilkan bunyi macam tu, tak ada langsung. So saya pun waktu tu dah start macam meremang, dah start rasa pelik. Jadi saya pun cuba lagi untuk tidur lah, orang kata nak, yelah takut nak rehat pun nak, yelah saya pun nak rehat juga. Saya pun tutup kembali muka saya dengan telekung tu dan cuba untuk lelapkan mata. Dan lagi saya tarik sedikit taring telekung tu, konon orang kata nak mengendap lah. Sumpah waktu tu otak saya dah macam-macam fikir kau. Takut kan tiba-tiba terbayang lah yang bukan-bukan kan. Jikalah tiba-tiba ada wajah mengerikan main acak-acak ke main cak-cak ke dengan saya, Allahu Akbar, mau pengsan je kat situ. Dan sekali lagi
Dan kali ni bunyi dia sedikit lain macam tau. Seakan bunyi jari mengetuk dekat atas permukaan kain tu. Kali ni betul-betul berada dekat depan saya. Dan kain telekung yang saya gunakan untuk menekuk muka saya waktu ni tertarik sedikit ke lantai ketika bunyi ketukan tu lah. Jadi kain ni tertarik ke bawah waktu tu tau. Maksudnya ni benda tu atau benda alah tu mengetuk lantai di atas telekung yang saya pakai tadi tu. Waktu tu jantung saya dah dum-dum. Memang dah macam nak pecah rasa kan. Ditambah pula dengan peluh-peluh sejuk ni, peluh-peluh seram sejuk kata dia, pun sudah orang kata dah mengalir-ngalir dah ni. Waktu tu memang takut lah Dan saya tahan diri saya ni daripada menjerit ketakutan waktu tu. Nanti tak pasal-pasal saya boleh terkena histeria pula dalam surau tu seorang-seorang kan. Jadi saya ni cubalah mengendap-endap keluar daripada telekung tu, melihat-lihat kan jika ada sesiapa kat luar tu. Tapi tak nampak apa-apa, tak ada sesiapa. Apa lagi saya pun cepat-cepat bangun, kemaskan beg saya dan teruslah bingkas bangun keluar daripada surau tu dah. Saya pun cubalah orang kata nak act cool, relax, macam tak ada apa-apa jadi. Padahal dalam hati waktu ni daripada tadi dah berkocak kencang dalam hati. Jadi saya pun keluarlah, terus duduk dekat bangku yang berhadapan dengan gerbang masuk tu. Dan saya waktu tu terbau bau wangi. Bau macam bau bunga melu. Dan saya waktu tu masih lagi berlagak cool, masih lagi orang kata tak nak menampakkan yang saya takut. Jadi saya pun pakai kasut semula pelan-pelan. Memang takut tapi kena buat jugalah. Dan jalan dengan laju tau, ikut hati nak je lari. Tapi disebabkan nak turun ke bawah ni kena turun gunakan tangga yang agak sempit. Dan ketika saya menuruni tangga yang sempit tu pun, bauan-bauan wangi tadi pun masih lagi mengikut saya tau. Dan bau tu seakan-akan macam angin tau, mengikori je daripada belakang saya tau. Saya memang tak mimpi waktu tu tau. Memang bau wangi tu macam ada betul-betul dekat belakang saya, dekat sangat. Sampai je lah saya kat bawah, kedengaran lah suara-suara pekerja yang akan masuk ke shift pagi. Jadi bila dah dengar suara kawan-kawan ataupun pekerja ni yang sampai shift pagi tu, saya pun lari je lah, laju masuk ke dalam departmen saya. Dan kawan saya waktu tu pelik. Kau nak? Bukan kau pergi surau ke? Pucat di muka. Kenapa? Kata kawan saya lah. Jadi saya yang penat sebab jalan laju dengan berlari tadi, terdiam sekejap. Bila tenang sikit, barulah saya start the story. Dan korang tahu tak apa yang kawan saya kata tau? Korang ni kira okey lagi. Ada yang kena kacau dengan benda tu, main on off switch lampu. Ada yang kena himpit, ada yang diangkat sedikit dan dihempas pula. Tu kalau kat surau yang hampir tu. Kalau yang surau sebelah dia yang lagi satu tu, lagi teruk. Nampak tau, benda lah tu boleh terbang-terbang kau dah. Itulah. Belum masuk cerita dalam toilet lagi. Saya waktu tu cuak dengan panik ni belum habis lagi. Dah tolonglah, janganlah sambung saya, ya Allah. Memanglah apa yang saya lalui tu orang kata sweet-sweet manja-manja macam drama TV. Tapi serius saya tak sanggup sangat. Walau tak seram, tapi saya mintalah dijauhkan daripada yang bukan-bukan ni. Memang tak nak sangat tengok. Dan sekarang ni saya pun dah tak kerja lagi dekat kilang tu dah. Masa kejadian tersebut lah, saya baru kerja kat situ dekat setahun lah macam tu. Ada juga yang akak-akak senior ni kerja daripada zaman anak dara sampailah masing-masing dah beranak pinak dah. Dan tak hairan lah kalau setiap cerita yang saya cerita ataupun gangguan-gangguan tu, diorang semua tahu. Okey, ini adalah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Harap anda enjoy dengan kisah surau ataupun kisah yang KSM sampaikan pada hari ini. So, terima kasih kepada anda semua sudi dengar kisah ni sampai habis. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih kepada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.